Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sebelum aku nak start cerita, aku nak berterima kasih pada korang semua yang masih berminat dengan cerita sejarah ni. Mungkin nampak aku macam poser, tapi jauh dalam sudut hati aku, sejak dari sekolah rendah lagi, aku memang bangga gila dengan sejarah Melayu Nusantara. So tujuan aku cerita balik semua ni dengan harapan kita dapat mengukuhkan jati diri kita. Aku nak minta maaf kalau cara aku bercerita ni tak best ke, korang ajar sangat ke. Aku just tak nak korang bosan dengan sejarah. Sebab orang selalu cakap, kalau tak boleh tidur, baca buku sejarah, confirm lelap. Tapi aku buat tak pernah jadi. Lagi kusyuk ada lah. Tahu-tahu dah azan subuh dah. Hari ni aku nak ceritakan apa yang jadi pada Melaka di bawah pemerintahan Portugis. Lepas diorang dah dapat conquer istana dengan masjid utama, Masjid Agung Melaka. Kalau kat Melaka sekarang kira level Masjid Al-Azim lah. Habis semua diorang bongkar kan. Kalau korang nak tahu, Kota Formosa atau nama rasmi dia Fortaleza di Melaka yang korang ambil gambar bila datang Melaka tu, itulah tapak asal Masjid Agung Melaka. And itulah tanda penyeksaan orang Melaka lepas kena conquer. Nak tahu sebab apa? Kubu tu dibuat oleh buruh paksa, and sepanjang 5 bulan nak bina kota Formosa tu, ramai yang mati sebab kebuluran and cuaca panas terik. Nak tahu dinding-dinding tu buat guna apa? Guna batu nisan sultan-sultan, ulama, umara and pembesar Melaka yang diorang ambil kat tanah perkuburan diraja kat Bukit Melaka. Tahu tak Bukit Melaka kat mana? Tu Bukit Sempol tu. Nama asalnya Bukit Melaka. Catatan Profesor Osman Muhammad Yatim, kalau kompleks makam diraja tu Portugis tak usir, kita mesti dapat tengok banyak makam yang penting dalam sejarah Melayu. Sebab kat situlah letaknya makam sultan-sultan Melaka, makam ulama, mubalik Islam and pembesar Melayu daripada akhir abad ke-14 sampai ke-16 Masih. And disebabkan kemusnahan makam diraja Melaka ni, hilanglah khazanah kebudayaan Melayu yang berasaskan agama Islam. Aku tak nak maki, korang maki sendiri dalam hati Tapi Tuhan tu maha berkuasa, maha melihat. Askar Portugis yang dah kutip harta kat Melaka ni anggap semua tu harta peribadi Portugal and kena bawa balik Portugal. Sayangnya kapal Afonso Flor de la Mar yang bawa harta-harta ni dah tenggelam kat laut masa on the way balik. Padan muka. Next, masjid-masjid pula kalau tak kena roboh, dia tukar jadi gereja. Orang Melaka yang beragama Islam kena seksa sampai dia orang tukar agama. Dia orang buat semua ni, dia orang ada mission. Dia orang nak buang semua tulisan Arab, dia orang tak nak orang sebut-sebut pasal Islam, kalau boleh lupakan terus sampai anak cucu. Mission ni sebagai balas dendam dia orang kepada orang Islam yang kontrol wilayah dia orang dulu, terutamanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Disebabkan mission ni, ramai orang tempatan Melaka yang beragama Islam keluar ramai-ramai dari Melaka. Sebab dia orang takut dengan keganasan tentera Afonso. Menurut catatan Afonso sendiri, selama 4 hari sejak dia dapat conquer Goa kat India, semua orang Muslim, lelaki ke, perempuan ke, budak-budak ke, diorang bunuh dengan cara yang ganas. Diorang tak peduli. Ada juga catatan Afonso mengatakan diorang kumpul semua orang Muslim dalam satu masjid, lebih daripada 6,000 orang. Diorang kunci, diorang bakar masjid tu. So siapa yang tak takut? Yang lelaki memang berani mati, tapi mesti nak protect anak bini. Family ni memang titik kelemahan mana-mana lelaki. Nampak tak kesannya bila kita hilang jati diri sampai sanggup mempertaruhkan kedaulatan negara demi harta, nafsu and kuasa. Sampaikan kita sendiri kena tindas and kena keluar dari tanah tempat tumpah darah kita sendiri. So yang tinggal semua orang tempatan yang bukan agama Islam, macam agama pagan ataupun Hindu-Buddha. Orang-orang macam ni digelarkan Gentiles. Kaum yang bukan Islam, bukan Kristian juga. Lagipun Raja Portugal dah keluarkan arahan, lawan dengan orang Islam and Yahudi je. Mana-mana kaum yang bukan Islam, diorang buat kawan. Dan muncul golongan Kesedos. Lelaki Portugis yang dah kahwin jadi rakyat majoriti kat Melaka. Tambah pula golongan Kesedos ni berkahwin pula dengan kaum-kaum lain. Sebab pemerintah Portugis support kahwin campur ni. Sebab melalui perkahwinan campur ni dapat convertkan ramai lagi orang tempatan jadi Kristian. So makin berkembang lah diorang kat Melaka ni. Sebab before ni mana ada agama Kristian kat alam Melayu ni. Agama terbesar kat Nusantara ni agama Islam. Dan second Buddha, seterusnya animisme, yang paling sikit Hindu. Selain tu juga diorang ada buat undang-undang macam anak yatim Islam diorang akan besarkan dengan cara Kristian. And haram bagi diorang untuk bergaul dengan orang Islam kecuali urusan rasmi je. Diorang buat juga sekolah-sekolah Kristian and ajar dalam bahasa Melayu. Buku-buku Kristian pun tukar jadi bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu kan bahasa rasmi kat Nusantara ni. Politik dan pentadbiran Melaka pun berubah di mana majoriti golongan Kesedos yang pegang jawatan-jawatan penting. Disebabkan perubahan besar ni, kota Melaka dah dikenali sebagai kota Portugis oleh kerajaan sekeliling. Dari sudut ekonomi, ramai pedagang dah lari keluar pelabuhan and cari pelabuhan lain. Bila pedagang semua dah keluar, ekonomi kat Melaka jatuh lah kan. So macam mana diorang buat? So diorang rampas semua kapal-kapal and harta benda pedagang yang tak nak berniaga kat Melaka. Sial, orang dah tak nak, kau nak paksa-paksa pula. Bukan main celaka lagi bangai. So itulah nasib Melaka and rakyatnya lepas Portugis dah conquer. Aku tahu korang boleh rasa marah, tapi aku nak tanya, sejauh mana rasa marah tu boleh meresap and kekal dalam kepala otak korang? Adakah perasaan marah tu boleh berubah and jadi tak kisah bila nampak 100k US dollar depan korang? Ataupun korang dapat offer jadi CEO big company? Ataupun ditawar jadi pemerintah kawasan? Sebab apa? Aku rasa kawasan yang kita nampak ramai warga asing sekarang ni, aku tak rasa dia orang tiba-tiba
tiba-tiba kontrol kawasan tu. Mesti orang kita juga yang kontrol, sebab terang lagi bersuluh. Pentadbiran kita semua orang tempatan. Maybe warga asing tu offer duit yang banyak, tak payah buat kerja pun, bagi je kat dia kawasan tu, tiap-tiap bulan dia masukkan duit. Orang kita pun terus on, bagi je orang asing kontrol kawasan tu untuk dia orang sendiri. Aku tak ada kata siapa-siapa pun, cuma motif aku sekarang, aku nak tanya dengan korang, adakah perasaan marah korang tu lepas dengar cerita aku ni boleh berubah dengan harta, nafsu and kuasa? Fikir-fikir kan.